Biasa kan kalau tonton movie Malaysia ni kan macam kau makan Maggi sekera hari-hari lah. Sedap memang sedap tapi muak, betul tak? Bila kau tonton movie ni kan, tiba-tiba kedai jual Maggi tukar jual spaghetti, buang tepiat kot. What's up guys, semoga nilai kasih sayang yang ada dalam diri kita kekal hingga hujung hayat, amin. Untuk yang tak kenal lagi, aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie dan kali ini aku akan review filem Malaysia iaitu filem Imaginor. Ramai pula yang suggest aku untuk layan movie ni kan. Sebenarnya kan tak semua filem tempatan sekarang ni aku tonton sebab biasanya memang kurang syok dan ianya menyajikan benda yang sama. Best ke tak movie ni, kejap lagi aku akan ulas, okey? Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa untuk subscribe dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, okey? Kalau korang sukalah review jujur daripada aku, jomlah guys kita ke ringkasan cerita ataupun sinopsis dalam movie ni kejap, jom. Imaginor merupakan filem bergenre drama science fiction arahan daripada Nik Amir Mustafa. Filem ini dibintangi oleh banyak pelakon-pelakon hebat, antaranya Beto Kushairi, Diana Daniel, Aflin Shauki dan banyak lagi pelakon-pelakon yang lain. Imaginor mengisahkan seorang lelaki bernama Zuhal yang mempunyai pelbagai masalah termasuklah mengalami serangan panik. Dia cuba mendapatkan rawatan hipnosis setelah dicadangkan oleh seorang makcik yang dijumpanya secara kebetulan. Keadaan mula kacau bilau apabila Zuhal secara tidak sengaja terjumpa Nur yang sebelum ini hanya dijumpai di dalam mimpinya tetapi kini secara realiti. Zuhal mula keliru dengan kehidupannya dan cuba mencari jalan penyelesaian tentang masalah tersebut. Jomlah guys aku cerita dulu apa yang best dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, filem yang ada nilai intelektual. Imaginor merupakan sebuah naskah yang bukan tipikal kisah cinta filem Malaysia. Yep, kalau ikutkan tema dia kan, memang stil kedengaran biasa iaitu berkaitan dengan cinta dan kekeluargaan. Namun kan, ianya disampaikan dengan cara yang kreatif. Nilai intelektual filem ini dilihat kepada struktur penyampaian cerita di mana plot penceritaan dia kan disusun secara bersilang-silang bagi memberikan penonton teka-teki tentang persoalan yang dihadapi. So jangan pelik lah kan kalau ada penonton yang pening pada mula-mula cerita tetapi lama-kelamaan ia mendapat penjelasan sepenuhnya. Ini baru filem tempatan yang matang kan, bukan cerita cinta anak Datuk Megah Holding kan. Penyampaian dia yang berbeza, yang jarang diketengahkan dalam filem tempatan ini kan, bijak dalam menggabungkan suasana kekeliruan, kekecewaan, science fiction, konsep mimpi dan hipnosis. Ianya sekaligus memberikan mesej terhadap perjuangan bagi penghidap Alzheimer, ditambah lagi dengan mesej harga kasih sayang yang mahal. Aku percaya mereka yang ada pengalaman di mana ada ahli keluarga yang mengidap penyakit tersebut akan lebih terkesan dan mudah terhubung dengan filem ini. So tahniah kepada semua yang terlibat dalam pembikinan filem ini, terutamanya Nik Amir Mustafa kerana berani mengangkat sajian sebegini. Rasa macam tertarik pula kan nak tonton hasil sentuhan dia yang sebelum ni kan, iaitu filem Kill dan Terbaik dari Langit. Kantoi tak tengok lagi. Aku harap dia boleh hasilkan lebih banyak filem bermutu selepas ini. Lagipun dia memang masih muda kan, so jauh lagi perjalanan dia untuk berkarya. Teruskan, okey? Macamlah Nik Amir Mustafa tengok aku punya video ni, kelakar aja. Yang kedua, plot twist dia yang menarik. Aku sebenarnya suka kalau sesebuah filem itu dihasilkan ada plot twist yang best, sebab ianya memberikan kejutan yang tak terjangka kepada penonton. Termasuklah filem ini kan, di mana plot twist dia berjaya memberikan kejutan kepada aku. Kira apa yang aku jangka tu tak samalah dengan apa yang disampaikan dalam filem kan. Apa plot twist dia korang kena tengoklah sendiri kan. Kang spoiler pula nanti kan. Namun kalau korang tonton pertama kali, korang akan rasa banyak berteka-teki dan akan berpuas hati setelah tahu jawapan dia. Ianya akan memberikan impak yang berbeza kalau korang tonton kali kedua. So try lah tonton kali kedua kalau tak percaya kan.
Untuk lakonan aku tak nak ulas sangat sebab semuanya memberikan persembahan yang bagus, namun bukanlah lakonan terbaik daripada pelakon-pelakon. Kiranya aku pernah nampak lakonan diorang ni lagi dahsyat lah sebelum ni kan. Tapi untuk lakonan dalam filem ini still bagus, okey? So jom guys, kita layan pula apa yang aku rasa personally kurang sikit dalam movie ni, okey? Jom. Yang pertama, momentum cerita tidak konsisten. Awal sehingga ke 20 minit cerita ini sangat memberikan keterujaan ketika ditonton. Namun perjalanan cerita itu berubah sedikit perlahan dan meleret, terutamanya scene romantik Zuhal dan Noh. Ada part yang aku rasa menjadi, ada part yang agak dragging sikit lah kan. Ditambah lagi dengan scene pencitaan dia yang agak tiba-tiba. Yelah, lepas jumpa terus ajak pergi ke rumah kan. Siap bagi tahu nak pergi ke Jepun lagi. Aku sebenarnya menunggu juga scene yang ada kat Jepun kan, tapi tak ada pun lokasi kat Jepun. Maybe ada sebab-sebab tertentu kot, tapi tak adalah juga ianya menjadi isu yang besar kalau tak shoot kat sana. Ada juga beberapa babak yang lain yang kurang penjelasan menjadikan momentum cerita ini turun naik. Masa part pengulangan scene yang kerap tu kan, itu pun tidak disampaikan dengan sebaiknya, memberikan aku merasa sedikit bosan dan kadang-kadang terasa annoying pula kan. Maybe aku dah selalu tengok kot teknik macam ni digunakan dalam filem luar negara macam Groundhog Day, Boss Level, Free Guy, Eternal Sunshine of the Spotless, Edge of Tomorrow dan banyaklah lagi filem yang guna teknik yang sama kan, yang jauh lebih baik lah kan. Tapi yalah, tak boleh lah nak compare dengan filem luar negara kan. Dan aku tak katalah filem ini ciplak daripada filem-filem yang aku sebut tadi, tetap ada perbezaannya. Selain itu, ending filem ini juga nampak agak tergesa lah kan, nak cepat habis. Ditambah lagi dengan isu penerokaan pengalaman minda yang kurang berfokus, menjadikan ending dia kurang lengkap sepenuhnya. Namun yang ada dalam filem ini pun tetap boleh diterima, dan kalau digarap dengan lebih kemas, ianya mesti lebih mantap. Jomlah guys tengok berapa aku nak bagi rate untuk movie ni, okey? Jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang yang dah tonton tu setuju tak? Tak ada masalah kalau korang tak setuju dengan aku. Lain orang, lain pendapat dia. Kalau korang ada pendapat tersendiri, share lah pendapat korang kat ruangan komen kat bawah. Just aku minta satu je, respect each other. Dan kalau korang nak komen tu, biarlah nampak diri tu kritik secara berilmu, okey? Secara keseluruhan, filem ini sangat berbaloi ditonton, terutamanya kepada penonton yang suka berfikir, kerana ianya memberikan perasaan yang pelbagai, penyampaian yang kreatif, plot twist dia yang menarik, dan aku syorkan kepada korang untuk support filem lokal ini, okey? Sajian macam ni yang kita nakkan guys, supaya ianya mematangkan industri perfilman Malaysia. Itu saja pada aku guys, jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku tak pemain poyo tapi jujur.